niat yang murni atas nama Ilahi, kami terus berbakti, langkah tidak berhenti, melangkah impian Terengganu Darul Iman, maju berkat sejahtera. Maju Terengganu maju, di bawah suluhan wahyu, rakyat berdaya saing, kita gerak seiring, tiada yang ketinggalan, kerana adil pengagihan, juga seimbang tumpuan, bersama kita buktikan berkat bumi ini dengan hasil bumi, jangan dikufuri, wajib disyukuri, nikmat untuk semua, rahmat Maha Esa, tegakkan syariatnya, semua bahagia, negeri akan patuh pada thayyibah, walaupun sejahteralah Darul Iman, di bawah naungan Islam dan ihsan. Kebaikan, keadilan, kemajuan, kedamaian, dinikmati, diwariskan, dilindungi, dipertahankan. Janji kami untuk semua, maju berkat sejahtera, tekad kami, impian semua, maju berkat sejahtera. Ingat apa sih? Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Sama-sama kita buka majlis kita pada malam ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi alhamdulillah dapat lagi sama-sama kita menyambung seluruh asatizah yang sama-sama dapat hadir bersama dalam talaki kitab online bersama Da'i Dun Buluh Gading pada malam ni. Muslimin, muslimat yang berada dalam live kita pada malam ni boleh share dan like page AIMIK Buluh Gading dan Akademi Didik Ulama Amilin Terengganu. Begitu juga siapa-siapa yang nak bersiaran di YouTube boleh juga, di TV Dakwah Darul Iman boleh boleh live di TV Dakwah Darul Iman di channel YouTube. Jadi insya-Allah kita akan sambung pengajian kitab pada malam ni
Tanpa melengahkan masa lagi, saya mempersilakan Al-Fadil Ustaz Abu Usamah untuk meneruskan bacaan kitab kita pada malam ini. Falyatafaddal mashkura. Ustaz dah keluar suara Ustaz. Ustaz dah keluar suara dah keluar. Suara Ustaz dah keluar lagi. Sekali lagi. Okey Ustaz. Okey. Dengar tak? Okey Ustaz, dengar. Dak tak ada suara juga tu. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Okey, ada suara tak? Boleh? InsyaAllah kita sambung balik. Okey, kita sambung balik pengajian kitab Minhajul Talibin yang dikarang oleh Imam Nawawi rahimahullah subhanahu wa ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid daraini amin. Kita mana? Mana? Bab wudu. Katanya babul wudu. Bab pada menyatakan wudu. Muslimin muslimat, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkataan wudu baca dengan dhammah waw.
makna dia adalah penggunaan air pada anggota-anggota yang tertentu. Manakala baca dengan wudu adalah nama bagi air yang kita guna untuk berwudu. Jadi kalau wudu makna berwudu, kalau wudu dengan makna air yang digunakan untuk berwudu. Jadi di sini kena baca babul wudu. Katanya farduhu sitah. Fardunya wudu ada 6. Fardu wudu ada 6. Dia farduhu mubtada, sitah khabar. Dia perkataan fardun mufrad. Dia di antara antara dalam ilmu nahwu lah, kita sebut ilmu nahwu sikit, antara syarat mubtada khabar mesti kena sama. Kalau mubtada isim mufrad, khabar kena isim mufrad. Kalau mubtada musanna, khabar kena musanna. Kalau mubtada jamak, khabar kena jamak. Sekarang ni kalau kita tengok fardu tu adalah isim mufrad. Sedangkan sitah tu makna dia banyak. Jadi pada kalau kira bermasalah lah, tapi sebenarnya ni tak ada bermasalah lah, cuma nak cerita je. Imam Nawawi guna perkataan fardu dengan lafaz mufrad kerana lafaz fardu di sini dia jadi umum. Apabila dia jadi umum, maka boleh khabar dibuat khabar dengan lafaz sitah. Dia jadi umum kat mana? Jadi umum gini. Perkataan fardun adalah mufrad, dia idafah kepada hu. Dia kita dalam kaedah ada menyebut mufradun mudafun faya'ummu. Mufrad yang diidafah dia menjadi umum. Jadi perkataan farduhu ni maksudnya adalah fardu wudu ada 6. Ahaduha yang pertama daripada 6 adalah niyatu raf'i hadas. Niat mengangkat hadas. Yang pertama adalah niat mengangkat hadas. Awistibahati muftaqirin ila tuhrin, ataupun niat mengharuskan sesuatu perkara yang perlu kepada bersuci. Dia yang pertama daripada fardu wudu ataupun rukun wudu adalah niat. Sama ada seorang tu niat ketika dia berwudu niat untuk mengangkat hadas, ataupun dia niat mengharuskan perkara yang perlu kepada bersuci. Itu makna istibahati muftaqirin ila tuhrin. Au ada'i fardil wudu, ataupun menunai fardu wudu. Maksudnya niat wudu ni banyak dah. Boleh masa dia ambil air, masa dia letak air pada muka, ataupun masa dia basuh muka saat itu, dalam hati dia niat lagu mana? Niat mengangkat hadas, menghilangkan hadas. Menghilangkan hadas maksudnya menghilangkan hukum hadas. Sahaja aku menghilangkan hadas yang ada pada anggota-anggotaku. Okey, tu dalam hati. Dah buat benda gini basuh muka nak menghilangkan hadas. Sebab apabila kita ketuk kita berhadas, untuk menghilangkan hukum hadas adalah dengan kita basuh muka, basuh tangan, sapu pada, basuh kaki. Ataupun dia niat untuk mengharuskan perkara yang perlu kepada bersuci. Ambil air, basuh muka, niat dalam hati untuk mengharuskan suatu benda yang perlu kepada bersuci. Mengharuskan semayang, ataupun mengharuskan menyentuh Al-Quran, ataupun mengharuskan tawaf. Baik. Ataupun dia niat untuk menunaikan fardu wudu. Saja aku menunaikan fardu wudu, saja aku berwudu. Pendek kata banyak dah. Benda cara ataupun niat berwudu tu banyak dah. Jadi katanya wa man dama hadathuhu ka mustahadatin kafahu niyyatul istibahati duna ar-raf'i 'ala as-sahihi fihima. Barang siapa yang berkekalan oleh hadasnya. Ini berkenaan dengan orang yang daimul hadas. Dan tadi kita khabar antara niat wudu adalah kita niat mengangkat hadas, menghilangkan hadas. Sedangkan orang yang berkekalan hadas dia sentiasa keluar. Hadas dia tidak terangkat, hadas dia sentiasa keluar. Maka ulama dalam masalah ni ulama bincang. Mereka yang berkekalan hadasnya, contoh ke mustahadah ini seperti perempuan yang mustahadah, perempuan yang keluar darah istihadah,
Seperti perempuan yang keluar dari istihadah, jawab bagi man kafahu niyyatul istibahati, memada akan dia oleh niat mengharuskan. Dunar raf'i, tidaklah niat mengangkat hadas. Maksudnya orang yang berkekalan hadas seperti perempuan yang keluar dari istihadah, ataupun lelaki yang salisul baul, orang yang sentiasa keluar yang kecil, ataupun salisul ghaib, ataupun orang yang sentiasa keluar tahi, ataupun kalau kita ni orang tu sakit, terpaksa kena masukkan wayar dalam kemaluan dia, kubik air kecil semua masuk dalam beg dia saat itu. Okey, dia tu daimul hadas. Jadi ketika dia berwudu, maka adakah boleh dia niat mengangkat hadas ataupun tidak? Maka di sini ulama berbeza pandangan. Ada sebahagian daripada ulama mengatakan tidak memada dia niat mengangkat hadas kerana hadas dia tidak terangkat. Apa yang diperlukan kepada dia adalah niat mengharuskan sembahyang. Sebab itulah dia kata orang yang berkekalan hadas memada dia niat mengharuskan sembahyang, tidak memada niat mengangkat hadas. Ini mengikut ala sahihi fihima, mengikut pandangan yang sahih. Dan pernah kita cerita dah sebelum daripada ni, perkataan sahih mengikut istilah Imam Nawawi dalam kitab Minhajul Talibin adalah isyarat kepada permasalahan ini adalah permasalahan yang berlaku khilaf. Yang mana khilaf di sini adalah khilaf di antara ashab Syafi'i. Khilaf di sini khilaf yang tidak kuat, maksudnya muqabil dia adalah tidak kuat daripada sudut dalil, daripada sudut sandaran. Pandangan yang muktamad adalah apa yang disebut sahih ni adalah pandangan yang muktamad. Jadi tidak memada niat mengharuskan sembahyang ataupun mengharuskan perkara yang memerlukan kepada bersuci. Niat lagu tu saja aku mengharuskan sembahyang, saja aku mengharuskan tawaf sebagai contoh. Ketika dia ada dalam istihadah ataupun ketika dia sentiasa keluar air kecil. Tidak memada dia niat mengangkat hadas. Okey, ada dua benda di situ. Memada niat istibahah, tidak memada niat mengangkat hadas. Sebab tu kata ada sahihi fihima, pada dua tu. Dua saat itu memada niat istibahah, tidak memada niat mengangkat hadas. Cuma di sana muqabil bagi as-sahih dia kata mana? Memada belah kedua-dua. Istibahah pun memada, mengangkat hadas pun memada. Tetapi muqabil as-sahih kena ingat pandangan yang dhaif. Muqabil as-sahih adalah pandangan yang dhaif daripada sudut sandaran tidak kuat. Baik. Dia ada pandangan yang ketiga yang mengatakan bahawasanya dia tidak memada niat istibahah saja dan tidak memada niat mengangkat hadas saja, bahkan mesti kena gabung kedua. Ada pandangan yang ketiga, mesti kena gabung kedua. Mesti niat sahaja aku mengangkat hadas untuk mengharuskan sembahyang. Mesti kena gabung ke dua-dua. Baik. Boleh faham? Seterusnya katanya wa man nawa tabarrudan. Sesiapa hak yang dia berniat tabarrud. Tabarrud ni maksudnya menyejukkan diri. Nak bersejuk-sejuk lah. Ma'aniyatin mu'tabaratin, serta niat mu'tabarah. Niat yang dikira. Maksudnya dia niatlah mengangkat hadas, dia niatlah mengharuskan sembahyang, dia niatlah untuk berwudu. Tapi dalam masa yang sama dia gabungkan niat tersebut untuk bersejuk-sejuk. Jawab bagi man jaza, harus fi sahih, mengikut pandangan yang sahih. Maksud dia lagu mana? Sekarang ni kita berwudu menggunakan air. Okey, kita berwudu menggunakan air. Katakanlah masa ni tengah panas dalam pukul 12.30, musim panas ni, musim dah ni. Dia pun panas nak sejuk sikit muka. Panas kan nak sejuk sikit muka. Dia pun ambil air. Ketika dia basuh muka atas kosak untuk menyejukkan muka, tapi dalam masa yang sama dia masukkan juga niat untuk mengangkat hadas. Maksudnya dia gabung di antara niat mengangkat hadas dan niat tabarrud. Adakah sah niat tersebut? Maksudnya adakah dikira niat tersebut? Maksudnya sah tak wuduk dia? Kata ulama mazhab Imam Syafi'i, harus mengikut qaul yang sahih. Harus.
Sebab dia harus, kerana tabarruk tu dia terjadi dengan sendiri sama ada dia niat ataupun tidak. Dia niat ataupun tidak, tetap dia akan dapat rasa sejuk muka. Muka dia ada kotor sikit lah, ada kotor sikit. Sikit je kotor, tak banyak nak, sikit je. Maka dia ambil air dengan kosak untuk menghilangkan kekotoran. Tapi dalam masa yang sama dia masukkan niat untuk mengangkat hadas. Maksudnya dia gabung di antara dua niat. Yang mana sekali basuh hilanglah. Kekotoran tu sekali basuh hilanglah. Maka ulama sebut pandangan muktamad dalam mazhab Imam Syafi'i sebagaimana yang disebut oleh Imam Nawawi dalam kitab Minhajul Talibin, bahawasanya sah niat tersebut. Maksudnya niat tu sah kalau dia lebih melakukan rukun-rukun wuduk yang lain sampai ke basuh kaki, maka sah wuduk. Sebab dia sah kerana bersih daripada kekotoran yang ada pada muka dia dan sejuk yang akan dirasai oleh tubuh dia akan berlaku sama ada dia niat ataupun tidak. Kita boleh faham. Kalau tidak niat bersejuk-sejuk pun sejuk tak dia? Sejuk. Jadi kalau benda yang terjadi walaupun tak niat, kalau dia masukkan niat bersama dengan niat berwuduk, maka kata ulama sah wuduk dia. Sah wuduk dia. Ya, kalau dalam bab fiqh ni, perbincangan ni dinamakan sebagai perbincangan tasyrikun niyah, nama dia. Tasyrik an-niyah. Maksudnya menggabungkan niat. Suatu perbuatan digabungkan beberapa niat. Dalam masalah ni lagi perbincangan yang panjang sebenarnya. Dan kalau nak tengok perbincangan yang cukup panjang dalam bab ni, boleh dibuka dalam kitab Al-Ashbah wan Nadhair karangan Imam As-Suyuti. Ashbah wan Nadhair karangan Imam As-Suyuti dalam kaedah fiqh al-umuru, rasanya betul dah rasa al-umur maqasidiha. Rasa tak silap ingatlah dalam bab tu lah. Dan untuk tengok lebih panjang lagi, tengok dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah dalam madah tasyrikun niyah, dalam madah tasyrik ta shin ra ya kaf. Dia bincang panjang lebar. Mana hak yang boleh, mana hak yang tidak boleh. Biasanya perbincangan tasyrikun niyah yang biasa kita dengar adalah selepas daripada Ramadan, sunat kita puasa 6 hari pada bulan Syawal. Adakah puasa 6 hari pada bulan Syawal, puasa sunat boleh digabungkan dengan qada ataupun tidak? Dalam masalah ni ada perbezaan pandangan di kalangan ulama. Mazhab Imam Syafi'i kata boleh. Pandangan muktamad mazhab Imam Syafi'i boleh. Ada alasan-alasan dia, itu dipanggil benda tasyrikun niyah. Dia ada perbincangan lah. Benda yang ibadat kita gabungkan dengan bukan ibadat. Sah ke tak? Dia. Ni tabarruk bukan ibadat, kita gabungkan dengan ibadat. Pandangan muktamad sah kerana tabarruk terjadi walaupun tidak niat. Cuma dapat pahala ke tak? Situ ada perbincangan di kalangan ulama. Dapat pahala tak? Sebab sekarang ni dia campur di antara niat ibadat dengan niat benda yang duniawi. Ada pahala ke tak? Ada sebahagian daripada ulama mengatakan tak ada pahala. Sah tu sah tapi pahala tak ada kerana dia telah campur di antara ibadat dengan benda yang lain. Antaranya Imam Izzuddin Ibn Abdis Salam. Imam Izzuddin Ibn Abdis Salam dalam bab ni keras sikit. Bab ni keras sikit dia. Dia kata tak ada pahala sebab dia campur di antara ibadat dengan bukan ibadat. Tak ada ikhlas di situ. Ikhlas ni bersih mesti kerana Allah Ta'ala sungguh dalam melaksanakan ibadat tersebut. Namun Imam Ghazali berpandangan bahawasanya kena tengok Al-Ba'ith. Imam Ghazali dia kata dapat pahala ataupun tidak adalah kena tengok kepada Al-Ba'ith. Maksud dia Ba'ith ni perkara yang mendorong, yang tekang dia, yang benda yang mendorong, yang tekang dia untuk melakukan perkara tersebut. Kalau sekiranya
ba'ith ataupun qasad duniawi lebih banyak berbanding dengan qasad ukhrawi, maka tak ada pahala. Kalau banyak qasad ukhrawi berbanding dengan qasad duniawi, maka baru boleh pahala. Dia pergi nak ambil air basuh muka saat itu, tujuan dia yang paling besar. Apakah yang mendorong untuk dia buat asyik? Buat benda tu. Kalau hak yang mendorong untuk menyejukkan muka, hak tu hak paling kuat, maka ketika tu tak ada pahala. Baik. Tapi kalau sekiranya tujuan dia untuk berwudu, hak yang kuat ni adalah untuk berwudu, sejuk tu sampingan, maka dapat pahala. Nanti tengok kepada benda, kepada ba'id. Jadi, aw ma yundabu lahu wudu'un ka qira'atin fada fil asah. Ataupun orang tu dia berniat barang yang disunatkan baginya wudu. Benda ni tidak disyaratkan berwudu, disunatkan baginya akan berwudu. Contoh, ka qira'atin, seperti membaca Al-Quran. Dia baca Al-Quran tidak disyaratkan berwudu. Berbeza dengan menyentuh Al-Quran. Cuma sunat kita berwudu ketika kita membaca Al-Quran. Sama juga membaca hadis tidak disyaratkan berwudu. Tetapi sunat kita berwudu ketika kita baca hadis. Jadi dia ni, dia ambil air, masa basuh muka dia katakan, sahaja aku mengharuskan baca Al-Quran. Akhirnya gitu. Sahaja aku mengharuskan baca Al-Quran. Dalam hati dia gitu. Dia ambil air, dia basuh muka, dia kata sahaja aku mengharuskan membaca Al-Quran. Sedangkan baca Al-Quran tidak disyaratkan berwudu. Dia harus walaupun tidak ada wudu. Baik, itu maksudnya dia niat untuk mengharuskan perkara yang disunatkan baginya berwudu. Benda ni tidak disyaratkan berwudu. Maka fala, maksud benda fala, maka tidak harus. Fala ay fala yajuzu lahu dhalik. Maka tidak harus baginya demikian itu. Maksud tidak harus, tidak memada. Tidak memada fil asah. Sebab kita kata fala yajuzu, sebab dia kata jaza tadi. Sebab ma yundamu atas pada tabarrudan. Takdir kalam wa man nawa, sesiapa yang berniat ai biwudu'i, dengan wudu'nya, ma yundamu lahu wudu'un, perkara yang disunatkan baginya berwudu, bukan benda tu benda hak yang diwajibkan, tapi benda tu benda hak yang disunatkan sahaja. Contoh membaca Al-Quran, maka ketika tu fala yajuzu, sebab tadi dikata jaza. Maksud fala yajuzu di sini adalah fala yujzi, maksudnya tidak memada. Tidak memada perkara tersebut. Maksudnya tak sah lah. Niat tu apabila tak sah, tak jadilah wudu dia. Tidak terangkatlah hadas yang ada pada dia. Tidak boleh lagi dia dah semayang dengan wudu tersebut. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam perbincangan bab niat, antara perkara yang dibincangkan oleh ulama dalam bab niat adalah masa niat. Kita ada hakikat niat. Kita ada tempat niat. Kita ada masa niat. Kita ada hukum niat. Kita ada kaifiat niat. Kita ada syarat niat. Dan kita ada maksud niat. Ini 7 perkara yang dibincang dalam bab niat. Haqiqatun, hukmun, mahallun, wa zaman, kaifiyatun, wa syartun, wa maqsudun hasan. Kaifiyatun wa syart, kaifiyatun, syartun, wa hukmun, wa maqsudun hasan. Ini 7 perkara yang dibincang dalam bab niat. Hakikat niat. Apa makna niat? Niat, kata ulama, qasdu syai' muqtarinan bi fi'lih. Qasad sesuatu serta dengan buat. Itu niat. Yang keduanya, tempat niat. Tempat niat, mahallun niyah al-qalb. Dengan sepakat ulama. Tidak disyaratkan berlafaz dengan niat. Sepakat ulama. Okey, itu dipanggil benda tempat niat. Antara benda yang dibincang adalah benda masa niat. Bilakah masa kita nak niat? Ketika kita tak ada wudu, kita duduk dalam rumah kita, kita nak pergi masjid, kita kata kita masuk dalam tandas sekejap. Tujuan dia masuk dalam tandas, tujuan nak ambil wudu. Adakah niat kita saat ni tu
untuk kita berwuduk masa kita duduk dalam bilik kita sebelum daripada masuk ke tanah, dikirakan niat wuduk dah situ ataupun tidak? Ini dibincang. Mazhab Imam Syafi'i berpandangan bahawasanya setiap niat yang ada dalam hati seseorang sebelum daripada dia melakukan sesuatu ibadat, hak tu tidak dinamakan niat kepada ibadat tersebut, hanya dikirakan sebagai azam. Niat yang dikira adalah ketika permulaan dia melakukan ibadat. Ni kita cover secara umum. Cuma ada beberapa permasalahan yang dikecualikan daripada keumuman ini. Jadi dalam mazhab Imam Syafi'i dia kata masa niat adalah permulaan ibadat. Masa niat permulaan ibadat. Permulaan ibadat wuduk kira hak fardu. Sebab hak fardu tu hak yang maksud. Manakala hak sunat tu dia panggil tawabi'. Bukan maksud. Faham tak yang? Sunat tu adalah tawabi', tabi' ikut je. Hak yang maksud dia adalah fardu. Maka permulaan ataupun hukum ataupun fardu hak yang boleh-boleh sekali kita buat adalah basuh muka. Maka sebab itulah mesti kena letak niat pada basuh muka. Tu kata pengarang kita wa yajibu qarnuha bi awwalil wajib, dan wajib menyertakannya niat dengan permulaan muka. Maksud dari permulaan muka, permulaan basuh muka. Jadi mana-mana basuhan yang kena pada muka sebelum daripada niat tidak dikirakan basuhan wuduk, kena ulang balik. Okey, nampak? Boleh nampak kan? Baik. Kenapakah ulama mazhab Imam Syafi'i mengatakan bahawasanya masa niat adalah permulaan ibadat secara umumnya, secara khususnya adalah basuh muka untuk berwuduk? Sebab apa? Sebab ulama mazhab Imam Syafi'i melihat kepada dalil. Dia faham daripada dalil, bukan melalui pada otak dia. Bukan hukum ni diambil dalam kocek dia. Aku nak buat gini bukan begitu. Hukum ni bukan diambil daripada otak dia, bahkan hukum ni diambil daripada Quran dan hadis. Dalam Al-Quranul Karim ada ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Tidak diperintah kepada mereka itu melainkan supaya mereka itu beribadat kepada Allah, hal keadaan mereka itu ikhlas bagi Allah, untuk Allah di dalam beragama. Jadi ikhlas ni ia berkait dengan niat, berkait dengan hati, dia berkait dengan niat. Jadi dalam ayat ni Allah Ta'ala kata mukhlishina lahuddin. Perkataan mukhlisin i'rab ni jadi hal. Sahib hal dia adalah fa'il bagi ya'budu. Kita dalam kaedah hal adalah hal ni adalah wasfun li sahibi. Dia sifat kepada sahib hal. Qaidul li'amili, sebagai qaid, sebagai syarat kepada amilnya. Amil hal adalah amil sahib hal. Amil hal di sini adalah ya'budu. Maksudnya wama umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidak diperintah mereka itu melainkan supaya mereka itu beribadat kepada Allah. Hal keadaan mereka itu ketika melakukan ibadat mesti kena ikhlas. Hal keadaan mereka itu ketika melakukan ibadat mesti kena ikhlas. Itu kaedah hal. Jadi sebab itulah niat adalah ketika ibadat. Sebelum daripada ibadat tidak dikirakan niat. Ini mengikut mazhab Imam Syafi'i. Walaupun masalah ni tidak berlaku kesepakatan di kalangan ulama fiqh, yang kita bincang adalah mengikut pandangan mazhab Imam Syafi'i. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, cuma dalam bab-bab yang tertentu dikirakan niat sebelum daripada melakukan ibadat. Contoh puasa, zakat, korban. Sebab ada dalil yang lain, ada dalil yang khusus, ada dalil yang lain yang mengeluarkan benda ni daripada keumuman itu untuk melakukan niat pada permulaan ibadat. Okey, boleh faham? Jadi wayajibu qarnuha bi awwalil wajhi wa qila dan kata qil ni pandangan hak yang lemah. Sebagaimana hak yang kita cerita dah sebelum daripada ni. Yakfi memadai ia kembali kepada qarnuha, qarnun niyah bi sunnatin qablahu, dengan sunat sebelum daripada muka. Masa kita basuh dua pergelangan tangan ni,
kita niat dah situ berwuduk memada dah atas pandangan sebahagian daripada ulama, tapi pandangan ni adalah pandangan dhaif, bukan pandangan mu'tamad di dalam mazhab Imam Syafi'i. Cuma masalah menyertakan niat pada permulaan basuh muka ni, ramai orang tak faham, akhirnya rasa susah dan timbul was-was. Punca daripada dia rasa susah dan timbul was-was, kerana dia tidak faham hakikat niat. Sebab itulah kita kena faham hakikat niat dulu mula-mula. Hak mula-mula kita kena faham benda tu niat sebenarnya. Niat ni sebenarnya muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kehendak dalam hati. Al-iradah al-mutawajjihah nahwal fi'li. Kehendak dalam hati yang dihalakan kepada perbuatan. Maksudnya sengaja dalam hati ingin melakukan sesuatu perkara tu dipanggil niat. Dan setiap perbuatan hak yang dibuat dengan sengaja, semuanya ada niat belakang. Perbuatan hak yang dibuat dengan terlupa, hak tu hak yang tak ada niat. Kita ambil paku, tadi kau tahu contoh paku pula. Kita ambil paku, kita pun nak ambil tukur, kita pun katok paku. Ada niat. Tiba-tiba kena tangan kita, hak tu tak ada niat. Niat ni segala benda yang dibuat dengan sengaja semua ada niat belaka. Kita duduk dalam bilik tadi, nak pergi sembahyang, tak ada wuduk, nak ambil wuduk. Dalam mazhab Imam Syafi'i tu dipanggil azam, tekad. Ada jadi ke niat. Tapi masa kita pergi buka pahit saat itu memang ada lagi perasaan tu. Nak ambil wuduk sebab kita nak sembahyang. Kita pun ambil air, masa tok muka tu ada lagi kesedaran kita bahawasanya kita nak melakukan sesuatu perkara untuk mengharuskan sembahyang. Maka tu dipanggil niat. Tidak mesti kena hati dalam hati sahaja aku ambil wuduk. Kita pergi kat pahit, tujuan aku tadah ni untuk basuh muka, untuk mengharuskan aku sembahyang. Dalam hati kita niat gitu. Ada hati gitu dalam hati, sedar gitu. Maka tu dinamakan sebagai niat. Baik. Niat sebenarnya mudah je. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi beberapa perkara yang berkait dengan niat yang kita tidak perlu bincang. Cukuplah kita ambil benda-benda yang penting saja. Antara benda yang pentingnya adalah dalam mazhab Imam Syafi'i disyaratkan mesti kena istishabun niyyati, tapi al-istishab al-hukmi. Kita dalam masalah istishabun niyyah, maksud istishab mengekalkan niat. Dia terbagi kepada dua. Yang pertamanya al-istishabun ataupun istishabun niyyati al-hukmi. Yang keduanya istishabun niyyati al-dhikri. Mengekalkan niat yang dinisbahkan kepada hukum. Yang keduanya mengekalkan niat yang dinisbahkan kepada ingat. Dalam mazhab Imam Syafi'i mengekalkan niat al-dhikri, al-istishab al-dhikri, itu tidak syarat. Maksud benda tidak disyarat, start daripada awal kita ambil wuduk sampai ke akhir kita berwuduk, kita sedar bahawa kita berwuduk, itu tidak disyaratkan. Yang penting masa kita basuh muka, kita sedar bahawa kita nak berwuduk. Masa kita basuh tangan, kalau kita dah ingat dah kita nak berwuduk, tapi kita sengaja basuh tangan, maka memada. Okey, nampak kan? Tapi yang paling comel adalah kita kena kekalkan ingatan niat sehingga kita selesai. Masa basuh muka, basuh tangan, sapu kepala, basuh kaki. Tapi sebenarnya yang kita dah ambil wuduk, start daripada awal wuduk sampai ke akhir, kita ingat dah ke kita ambil wuduk. Maka ada istishabun niyyah al-zikri, yang paling afdal, yang paling sempurna. Manakala yang diwajibkan adalah istishabun niyyah al-hukmi, mengekalkan niat yang dinisbahkan kepada hukum. Maksudnya jangan kita melakukan perkara yang merosakkan niat. Sebagai contoh, tengah-tengah kita ambil wuduk, tiba-tiba kita kata berhenti lah. Apabila kita kata nak berhenti, maka ketika itu kalau kita nak sambung balik, kita kena perbaharukan niat. Sebab kita telah memutuskan. Begitu juga seorang tu tengah ambil wuduk, na'udzubillahi min dzalik, berlaku murtad, gadang habis. Maka murtad saat itu dia memutuskan niat. Tapi wuduk tak batal. Jadi kalau dia mengucap balik, dia bertaubat balik, maka dia boleh sambung tapi kena niat baru. Sebab disyaratkan pada niat adalah istishabun niyyah al-hukmi, mengekalkan niat yang dinisbahkan kepada hukum, iaitu dia tidak melakukan perkara yang membatalkan niat. Antara perkara yang membatalkan niat adalah
dia kosak untuk berhenti daripada meneruskan wudu. Sedang-sedang dia ambil wudu. Ataupun dia saat ni tengah-tengah dia ambil wudu, ada kosak dalam tiba-tiba berlaku murtad, wal'iyadzubillah, na'udzubillah min dzalik. Maka kalau dia nak sambung balik lepas daripada dia bertaubat, mesti dia kena perbaharukan niat. Sebab tu dia kata walahu tafriquha ala a'dha'ihi fil asah, dan harus baginya lam lil jawaz, harus baginya ay wa yajuzu lahu, harus baginya al mutawaddi, bagi orang yang berwudu, tafriqun niyyah, membahagikan niat ala a'dha'ihi, atas anggota-anggotanya mengikut kaul yang asah. Maksudnya masa basuh muka dia niat, masa basuh tangan dia niat, niat masa basuh muka saja dia niat untuk membasuh menghilangkan hadas yang ada pada muka dia, menghilangkan hadas yang ada pada tangan dia, menghilangkan hadas yang ada pada dia, mengangkat hadas yang ada pada kaki dia, sah. Harus dia buat lagu tu mengikut kaul yang asah. Baik. Athani, yang kedua daripada fardu wudu adalah ghaslu wajhihi, basuh mukanya. Dia kena basuh muka. Tadi niat. Yang keduanya basuh muka. Basuh ni kena melalui perbuatan lah, basuh. Dia basuh mesti kena ada sayalan, mesti kena ada mengalir. Tidak dinamakan basuh kalau tidak mengalir. Mukanya, muka orang yang berwudu. Ada muka lagu mana muka? Wahwa iaitu muka. Ma baina manabiti ra'sihi ghaliban wa muntaha lahyaihi. Apa hak yang di antara tempat-tempat tumbuh rambutnya, ghaliban, hak yang kebiasaan lah. Dan wa muntaha lahyaihi, dan kesudahan penghujung dua tulang gerahangnya. Lahyai adalah musanna daripada lahyaihi ni, dua tulang gerahang. Kita ada dua tulang gerahang. Di satu. Baik. Kalau lihyah makna janggut. Lahyun makna ni. Dua tulang gerahang. Lahyaihi. Ini dua tulang gerahang ni. Okey, daripada tempat tumbuh rambut yang kebiasaan sini sampai sini. Ni daripada sudut bujur dia. Lebar dia pula wa ma baina udhunaihi, barang yang di antara dua telinganya ni, tempat anak telinga ni hingga kepada telinga ni lebar dia. Kata ulama faminhu mawdhi'ul ghamam, dan daripada muka tempat ghamam, tempat tumbuh rambut atas dahi. Ada setengah orang atas dahi pun tumbuh rambut. Ini dipanggil mawdhi'ul ghamam. Orang yang tumbuh rambut atas dahi dinamakan dia sebagai agham. Sebagai agham. Orang yang ada rambut atas dahi. Dia orang Arab dulu dia tak sukalah. Orang yang ada rambut atas dahi sampai sini pun ada dahi, ada rambut, dia tak sukalah. Sebab dia kata orang yang ada rambut atas dahi menunjukkan bahawasanya dia saat ni tu bodoh, penakut, kerku. Ada tiga sifat dia di situ. Dia tak beraya lah. Tapi benda bodoh ni boleh belajar. Boleh jadi cerdik. Penakut ni boleh latih jadi berani. Baik. Bakhil boleh usaha untuk jadi pemurah. Tapi maksudnya tu sifat hak yang semula jadi. Alamat dia begitu. Tu pegangan sebahagian daripada orang Arab. Tanda dia gitu dia kata. Okey. Ada orang atas dahi tumbuh rambut. Jadi bermakna atas dahi tumbuh rambut ni bermakna rambut tumbuh di kawasan muka. Maka wajib kena basuh rambut tersebut. Itu maksud dia. Baik. Tu faminhu kembali kepada faminal wajhi mawdi'ul ghamam, tempat ghamam. Wa kadza tahdhifu fil asah. Begitu juga seperti ini mawdi'ul ghamam adalah tahdhif, maksudnya mawdi'ut tahdhif. Tahdhif ni gini, tahdhif. Tahdhif ni adalah ni kawasan ni, ni tahdhif. Apa dah? Cium ke? Piau. Ni tahdhif. Dia tahdhif daripada perkataan hazfun, buang. Orang Arab dulu, orang puang ni nak pergi nampak muka luar, dia buang ni. Hak ni juga daripada muka fil asah, kaul asah. Jadi kita nak tahu mawdu'ut tahdhif ni kita ambil benang dalam kitab kita ambil benang.
Kita pun tak atas telinga, kita pun tak atas straight tarik ni. Atas ni atas dahi cakap kita. Ni atas muka kan. Atas ni atas dahi tarik. Hak mana hak yang bawah masuk ke muka tu dinamakan sebagai benda maudhi'u at-tahdhif. Jadi maudhi'u at-tahdhif dia masuk dalam kawasan muka. Tapi pandangan ni sebenarnya bukanlah pandangan mu'tamad. Ni mengikut apa hak yang dipilih atau diterjih oleh Imam Rafi'i. Nanti kita akan tengok apa yang diterjih oleh Imam Nawawi lepas daripada ni. Lan naz'atan. Tidak naz'atan. Naz'atan dia tidak masuk dalam kawasan muka. Naz'atan mana naz'atan ni? Wahuma dan naz'atan ni dua naz'at. Ni dua naz'at. Baik. Bayadan dua putih putih yaktanifani an-nasiyah yang meliputi keduanya akan nasiyah ubu-ubu. Ni yang kita kata ni ada sebuah ni. Ni dipanggil nasiyah amdah naz'atan. Ni satu naz'ah, ni satu naz'ah. Dia tidak termasuk di dalam dia tidak termasuk di dalam muka. Maksudnya tak wajib basuh situ. Okey, nampak kan? Jadi kita ada berapa sini? Satu yang maudhi'ul ghamam. Ni wajib kena basuh sebab ia ada dalam hak muka. Yang kedua je maudhi'ut tahdhif mengikut al-asah sebagaimana hak yang ditarjih oleh Imam Rafi'i termasuk dalam muka juga. Manakala naz'atan dia tidak termasuk dalam muka. Okey, tiga perkara. Qultu berkata oleh aku, siapa? Imam Nawawi. Sahhahal jumhur. Majoriti ulama menilai sahih, mensahihkan, membetulkan anna mawdi'at tahdhif bahawasanya tempat tahdhif minar ra's daripada kepala. Jadi bermakna tidak wajib kita basuh sini. Dan pandangan ni sebenarnya pandangan hak yang mu'tamad, wallahu a'lam. Jadi maksudnya Imam Rafi'i dalam kitab Muharrar mengatakan mawdi'ut tahdhif daripada muka wajib kena basuh. Manakala Imam Nawawi menyebut bahawasanya majoriti ulama mengatakan mawdi'ut tahdhif daripada kepala bukan daripada muka, maka tak wajib basuh. Okey. Jelas Wallahu a'lam. Seterusnya katanya wa yajibu ghaslu kulli hudbi dan wajib kena basuh setiap bulu mata. Dia hudb ni bulu mata ni bulu mata. Bulu yang tumbuh atas kelopak mata. Wa hajibin dan hajib bulu keni ni bulu keni. Wa idhar dan idhar ni saibeng. Orang Terengganu kata saibeng. Orang luar tak tahu panggil dia. Ni. Orang luar panggil dia. Tahu kan? Saibeng tak? Tahu. Betul kan? Ini saibeng ke? Betul. Apa tahu saibeng? Saibeng kan sama kan. Baik. Wa syarib dan syarib. Syarib ni misal. Khad dan pipi. Maksud pipi ni adalah bulu yang tumbuh atas pipi. Ada orang yang banyak jambang ni sampai ke atas pipi pun ada bulu. Ni. Atas pipi pun ada bulu. Wa anfaqatin dan anfaqah. Ni anfaqah. Orang Terengganu kata bulu sepak, janggut sepak. Ikan sepak. Tahu ikan sepak? Yang ada janggut dua. Tapi kita bukan dua, banyak ni. Anfaqah. Wajib kena basuh belaka. Sya'aran wa basyaran. Bulu dan kulit. Maksudnya benda bulu dan kulit wajib basuh bahagian luar dan bahagian dalam. Bulu mata wajib basuh luar dan pangkal dia. Bulu keni atas dan pangkal dia. Izar pun sama. Tengok izar pun sama. Bahagian luar dan bahagian dalam dia. Misal sama bahagian luar bahagian dalam. Bulu yang di atas pipi sama. Bulu ni anfaqah pun sama. Baik. Jadi ada selagi yang kita kena sebut izar. Dia ada orang puang, dia izar dia panjang. Izar dia panjang. Dia izar dia panjang. Keluar daripada hak muka. Dia kena ingat dalam mazhab Imam Syafi'i ataupun dalam mazhab Imam Syafi'i dia mabnal wudu' ala al-ihtiyat. Wudu' ni dibina di atas ihtiyat, mengambil langkah berhati-hati. Mabnal wudu' ala al-ihtiyat ataupun ala
'alal ihtiyam, di atas mengambil langkah berhati-hati, berjaga-jaga. Jadi bulu yang tumbuh dalam kawasan muka, kalau dia berada dalam kawasan muka wajib kena basuh. Kalau dia keluar daripada kawasan muka sekalipun wajib juga kena basuh. Okey, nampak kan? Kepala kita boleh sapu rambut yang ada atas kepala. Tapi dengan syarat rambut saat itu duduk dalam kawasan kepala. Kalau rambut tu pangkal di dalam kepala, tapi kalau kita tarik tubik daripada kepala, hak tubik tak boleh. Tak boleh sapu. Sebab dia ambil langkah ikhtiar. Cuma bagi ni, segmen orang puan hak panjang, hak luar daripada hak muka ni, ada pandangan yang kedua mengatakan tidak wajib basuh sampai kepada batin dia. Pandangan yang kedua kata tidak wajib basuh batin, tapi zahir kena basuh. Dan ada juga pandangan kata tak wajib basuh. Tapi sebaik-baiknya orang puan biar basuh. Sebaik-baiknya orang puan. Baik. Seterusnya dan kata qil la yajibu batinu anfaqatin kathifah. Ada pandangan sebahagian ulama mengatakan tidak wajib batin di dalam anfaqah ni, anfaqah kathifah yang tebal. Kalau anfaqah yang tebal dia mengambil hukum janggut yang tebal, tak wajib dalam, luar je wajib. Atau ada pandangan. Katanya wal lihyatu in khaffat kahudbin. Jadi kalau janggut, lihyah ni janggut. Janggut. In khaffat jika nipis, hukum dia adalah kahudbin, seperti bulu hudb. Ni bulu mata. Wajib basuh luar dan dalam. Janggut kalau nipi wajib basuh luar dan wajib basuh dalam. Kalau nipi. Wa illa falyaghsil zahiraha. Dan jika tidak, maksudnya jika tidak nipis, maksudnya tebal janggut tersebut, maka hendaklah dia basuh hak zahirnya sahaja. Maksudnya hak batin tak wajib basuh. Cuma ukuran nipis dengan tebalnya, kata ulama, adalah orang hak yang cakap dengan dia, dia panggil majlis takhatub. Orang yang duduk dalam majlis takhatub lebih kurang dalam semeter setengah dengan dia, kalau tengok tak nampak pun kulit yang berada di bawah janggut, maka tu dipanggil tebal. Kalau nampak, nipis. Kalau separuh nampak, separuh tak nampak, tetap wajib kena basuh luar dalam. Macam ramai orang kita kan, separuh nampak, separuh tak nampak. Tempat tebal sikit tak nampak, ada banyak tu hak tak nampak, hak lain nampak belaka. Maka kira nipis, wajib kena basuh luar dan dalam. Kita basuh ni bukan mesti kena yakin 100%. Bukan. Maksud dia, lepas daripada basuh saat itu, kita kena cari alat. Setiap inci di muka kita tu, yakin kena belaka. Tak. Cukup dengan benda, ghalabatul dhan, kuat sangkaan. Sangkaan kuat bahawasanya kata dah, luar dalam. Beres. Wa fi qawlin, dan pada satu pandangan, la yajibu ghaslu kharijin 'anil wajhi. Tidak wajib basuh hak yang keluar daripada muka. Ingat dah tadi kita tadi. Hak yang keluar daripada muka, maksudnya benda tu tumbuh daripada muka, tapi keluar daripada kawasan muka, maka tidak wajib basuh. Tapi pandangan hak yang lebih kuat adalah kalau pangkal dia ada dalam muka, wajib kena basuh. Lepas tu hak yang keluar daripada hak muka, tetap juga kena basuh. Sebab dia, kita kabardah, mabnal wudu' ala al-ihtiyar. Wudu diasaskan di atas ihtiyar, berhati-hati. Baik, al-thalith, yang ketiga. Okey, kita berhenti sini dulu untuk malam ni sebab 10.30 dah. Cuma kita ada 2 soalan yang kita nak jawab malam ni. Ada lagi soalan lain, banyak lagi soalan lain, cuma kita tak nak jawab soalan lain, kita nak jawab 2 soalan. Yang mana soalan yang pertama berkenaan dengan masalah wa kullu hajarin li kulli mahalli. Kita sebelum daripada ni kita ada bincang berkenaan dengan dalam bab istinja tu ada perkataan wa kullu hajarin li kulli mahalli. Setiap batu bagi setiap tempat. Maksudnya kalau kita guna batu untuk beristinja, sama ada qada hajat kecil ke atau qada hajat besar, adakah mesti kita masa setiap kali sapu tu kena belaka tempat tersebut ataupun tidak disyaratkan kena? Dalam masalah ni, ulama dan mazhab Imam Syafi'i sebenarnya berbeza pandangan. Ada sebahagian daripada ulama berpandangan bahawasanya wajib kena ta'mim, kena meratakan setiap kali sapu pada tempat keluar dia. Mesti kena ta'mim. Dan pandangan ni adalah pandangan kebanyakan majoriti ulama mutaakhirin. Namun pandangan yang disebut oleh Imam Nawawi, Imam Rafi'i dalam beberapa kitab dia bahawasanya ta'mim tidak diwajibkan. Hukum dia adalah sunat.
Katakanlah ni dubur sebagai contoh. Ni kita kata, okey, ni tisu. Pandangan kebanyakan ulama dia kata wajib ta'mim setiap kali sapu, kan 3 kali sapu, biar kena belaka. Jadi hak yang paling comelnya kita ambil daripada permulaan depan, kita pusing, biar kena belaka. Lepas tu yang keduanya ambil daripada kiri pula ke kanan, biar kena belaka. Lepas tu yang ketiga, kita ambil daripada tengah-tengah gitu. Okey. Hak tu hak yang paling comel. Biar we kena belaka. Tapi ada pandangan yang kedua, dia kata sebenarnya ta'mim ni hukum dia sunat. Dan pandangan hak yang kata sunat adalah hak yang dipegang oleh Imam ataupun yang disebut oleh Imam Nawawi dengan Imam Rafi'i. Walaupun kebanyakan ulama mutaakhirin mengatakan wajib ta'mim. Maksudnya ta'mim berlaku khilaf. Adakah wajib ataupun tidak? Okay, berlaku khilaf. Satu. Yang keduanya berkenaan dengan masalah ketika kita nak istinja dengan contoh kita kata tisu. Adakah wajib kita kena letak pada tempat yang suci dulu baru kita masuk pada tempat yang najis, ataupun boleh kita letak pada tempat yang najis? Nampak kan? Okey, itu soalan yang kedua. Baik. Dalam masalah ni ulama mazhab Imam Syafi'i mengikut pandangan mu'tamad adalah tidak wajib letak pada tempat yang suci. Bahkan kalau kita mula daripada tempat yang najis sekalipun tak ada masalah. Tapi hak yang sunatnya adalah kita ambil pada tempat yang suci. Okey. Ni kawasan hak yang bernajis. Kita mula daripada tempat yang suci baru kita masuk pada tempat hak yang kena najis. Okey, wallahu a'lam. Itu hak yang anda nak cerita. Nak cerita pula benda hak tu je hak yang kita nak jawab pada malam ni. Hak yang lain tu kita tak nak jawab. InsyaAllah kita jawab pada minggu-minggu akan datang lah pula. Jadi untuk malam ni kita rasa sini dululah pertemuan kita, dan kita mengharapkan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberkati majlis ilmu yang kita adakan pada malam ini. Dan tidak lupa juga kepada pihak madrasah akan dibagi ruang sekejap malam ni. Jazakumullah. Wallahu a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah berakhir majlis talaki kitab pada malam ni, dan terima kasih kepada Al-Fadil Ustaz Abu Usamah atas bacaan kitab pada malam ni, dan insya-Allah kita akan bertemu untuk siri seterusnya pada esok hari 23 bulan. 23 bulan esok, masa macam biasa sama juga insya-Allah. Dan sedikit pengumuman untuk program yang kita akan jalankan di Akademi Doa, Akademi Ulama Amilin Terengganu, Akademi Doa. Yang pertama, kita akan bersiarang secara live bersama dengan Al-Fadil Ustaz Abu Usamah dalam slot soal jawab fiqh solah sempena dengan bulan penghayatan ibadah solah yang dianjurkan oleh Esko dakwah yang akan diadakan pada 25 hari bulan Mac, hari Khamis, pukul 10 pagi. InsyaAllah soal jawab ni kita boleh juga komen secara live dalam soal jawab ni. InsyaAllah akan dimoderatorkan oleh Fadil Ustaz Hanis Roslan, Kawai Doa Dun Kuala Beran. Yang kedua, program harian talaki kitab bulan penghayatan ibadah solat. Ni masuk minggu keempat dah. Kalau silap saya baca siri yang ke-19. Siri yang ke-19 bacaan kitab Muniatul Musalli minggu keempat. Saya boleh ikuti juga di Facebook dan YouTube Akademi Doa. Dan yang terakhir, program forum siri yang kedua, forum Ikon Da'i bersama selebriti yang kita khas Al-Fadil Ustaz Syed Muhammad Nur Hisham, dan panel kedua Piur Rahmat, dan akan dimoderatorkan oleh Al-Fadil Ustaz Nur Alif Mahari, dan insyaAllah akan bersiaran pada 26 Mac 2021 hari Jumaat terdekat ni pada pukul 9.30 malam. InsyaAllah boleh sama-sama kita ikuti program-program dakwah
akan bersiaran langsung di Facebook Akademi Didik Ulama Amilin Terengganu. Dan yang terakhir, saya sekali lagi mohon maaf atas kesilapan dan keterlanjuran dalam mengacarakan majlis pada malam ni. Terima kasih sekali lagi kepada Al-Fadhil Ustaz. Terima kasih kepada semua yang menonton dan share, like pada malam ni. Sama-sama kita tutup majlis kita pada malam ni dengan bacaan tasbih kafarah dan suratul Asr. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.